إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Muslimin sidang Jumat yang dimuliai sekalian, pertama kali sama-sama kita memujikan Allah Ta'ala, sama-sama kita bersyukur kepada Allah di atas nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak sekali Allah Ta'ala kurnia, Allah Ta'ala beri kepada kita sampai ke saat ini kita dapat bersama menyahuti panggilan seruan azan adalah panggilan Allah untuk sama-sama kita melaksanakan perintahnya di hari Jumaat yang barakah, di hari Jumaat yang mulia ini. Masih lagi kita hidup di bulan Sya'ban, di akhir-akhir Sya'ban. Sudah tidak ada beberapa hari yang sedikit sahaja yang sama-sama kita akan menyambut Ramadan Al-Mubarak. Sebagaimana diisytihar bahawa kita akan tengok anak bulannya pada hari Isnin 29 Sya'ban bersama dengan 12 Mei Sahayun yang akan datang. Marilah di saat yang barakah dan mulia ini sama-sama kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Sama-sama kita tingkatkan sifat taqwa kepada Allah Ta'ala. Dengan makna kita berusaha melakukan suruhan-suruhan Allah. Kita mujahadahkan nafsu kita dalam nak menjauhi dan meninggal larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dinamakan orang-orang yang sedang-sedang dia nak berusaha untuk memiliki sifat takwa.
berusaha untuk menjadi hamba Allah Ta'ala yang takut kepada Allah. Muslimin yang dikasihi sekalian, Ramadan ia akan datang. Apakah kita bersiap sedia buat persiapan untuk menyambut Ramadan Al-Mubarak? Maka contoh tauladannya bagi kita ialah Nabi SAW. Nabi buat persiapan cukup-cukup baik untuk menyambut Ramadan. Sebagaimana kita tahu, dalam hadisnya kata Nabi, di antara persiapan baginda ialah Nabi banyak berpuasa di bulan Syaban. Nabi banyak berpuasa di bulan Syaban. Di antara tujuannya, karena bulan Syaban ni bulan yang diangkat padanya amalan-amalan kita menuju Allah Ta'ala. Syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Nabi kata bulan Syaban ni bulan yang diangkat padanya amalan-amalan kepada Tuhan. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaimun. Maka aku suka bahawa amalanku diangkat kepada Tuhan dalam keadaan aku menjadi orang puasa. Itu sebahagian daripada persiapan Nabi. Walau bagaimanapun lepas mari banyak hari dah, sudah ada sikit dah untuk kita menyambut Ramadan. Persiapan lain lagi yang patut kita buat, yang patut kita laku di hari-hari yang masih baki bersama kita sebelum daripada kita menyambut Ramadan Al-Mubarak. Maka di antara persiapan yang patut kita tanam ke dalam jiwa kitanya, persiapan hati kita. Bagaimana kita nak buat hati kita dengan Ramadan yang akan datang? Kalaulah kita dapat dengar kata para salafus salih, mereka suka hati, mereka bergembira dengan kedatangan Ramadan, dengan ketibaan Ramadan. Rindunya, suka hatinya mereka dengan Ramadan, dengan sebab mereka reti, mereka faham kedudukan Ramadan, mereka reti, mereka faham kelebihan yang ada pada Ramadan. Kita dapat tahu kata mereka berdoa kepada Allah sejak 6 bulan sebelum sampai Ramadan supaya Allah Ta'ala menyampaikan umur mereka itu kepada Ramadan. Allahumma balighna Ramadan, Tuhan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. 6 bulan pula lepas Ramadan berdoa sungguh-sungguh mereka supaya amalan yang dikerja di bulan Ramadan amalan yang diterima oleh Allah. Suka hatinya, gembiranya dengan Ramadan. Itu di antara persiapan kita. Tepuk dada, tanya hati kita, sejauh mana, sebanyak mana hati kita tu terikat kasih, cinta, bergembira dengan Ramadan Al-Mubarak. Itu di antara tua ciwat, di antara tali eci untuk kita ukur iman kita dengan kebaikan yang telah disebutkan oleh Allah, yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disedia di bulan Ramadan Al-Mubarak. Muslimin yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, persiapan hati dalam arti kita azam bersungguh kata kita nak buat Ramadan pada tahun ini supaya jadi Ramadan yang paling baik daripada hal lepas lagi. Kita azam bersungguh kata Ramadan pada kali ini nak jadi amalan kita nak kerja tu lebih menekat daripada hal lepas lagi. Karena belum tahu kata Ramadan sekali ini boleh jadi Ramadan yang akhir untuk kita. Pada mana kita nak jadi umur kita hanya ayyaman ma'dudat, beberapa hari, 30 hari ataupun 29 hari.
Kita nak jadi umur yang paling hebat, umur yang paling mulia, umur yang paling dapat rahmat dan taufik dan keberkatan daripada Allah. Kesungguhan dalam nak menekat amalan, kerana kita dihantar hari ni Allah Ta'ala nak uji siapa di antara kita yang paling comel, yang paling baik amalan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala buatkan mati, buat hidup kita ni, dia nak uji siapakah di antara kita yang paling molek amalan. Kita nak tunjuk siapakah yang puasa paling molek, siapakah yang paling molek baca Quran, siapakah yang paling molek bersedekah, siapakah yang paling molek berterawih, siapakah yang paling molek beri makan kepada orang buka puasa. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kesemua tu perlu kepada persiapan, perlu kepada latihan. Iman, kerana amalan kita kerja tu amalan yang ditolak oleh iman. Sebab tu kita dengar hadis, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Kesemua tu sama ada bentuk tarawih, sama ada bentuk puasa sehari, sama ada dalam bentuk beribadat di malam Lailatul Qadar. Berhajat kepada amalan itu ditolak oleh iman. Buat dalam keadaan beriman dengan Allah, buat dalam keadaan harap pahala daripada Allah. Dua syarat penting untuk amalan kita diterima, untuk dosa-dosa kita diampun oleh Allah. Persiapkan kesemua amalan kita kerja tu amalan yang betul-betul tolakkan daripada kita tu beriman kepada Allah, tolakkan daripada kita harap pahala ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesemua tu perlu kita kena jaga hati, jaga iman, simpan latihan yang baik. Muslimin yang dikasihi Allah Taala sekalian, di antara persiapan yang kita kena bersiapnya supaya amalan kita jadi molek, amalan kita diterima oleh Allah, ialah persiapan ilmu pengetahuan. Tidak rendah kedudukannya, tak kurang kepentingannya. Mana sangat-sangat penting kita tu buat persiapan dalam bentuk ilmu. Kesemua hak kita nak buat kerja, apa yang kita nak buat kerja, apa yang kita nak buat amal tu, wajib kita mempelajari, wajib kita reti, wajib kita faham, supaya amalan kita kerja tu amalan yang betul kena dengan ajaran Allah, betul kena dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah amalan kita tu persen yang akan diterima oleh Allah tu banyak, sebab amalan kita tu ikhlas kepada Allah dan betul kena dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan dikasihi Allah Taala sekalian, apabila kita masuk Ramadan, selalu kita duduk dengar ayat Tuhan yang wayak cerita puasa bulan Ramadan ni, kata ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Selalu kita dengar panggilan Allah, hak Tuhan panggil. Siapa dia yang Allah Taala panggil? Setiap kali kita dengar ya ayyuhallazina amanu, kita kena reti kata yang kena panggilnya ialah manusia yang beriman dengan Allah, manusia yang mengaku Allah sebagai Tuhan, manusia yang mengaku agama Islam sebagai cara hidupnya, manusia yang beriman dengan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Itulah orang yang kena panggil dengan ya ayyuhallazina amanu. Allah Ta'ala ayat kata difardukan puasa ke atas kamu sebagaimana difardu ke atas orang sebelum kamu. Tujuan apa? Apakah rahsia, apakah hikmahnya? La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Hak ni adalah natijah, adalah pun pelik buah
kepada puasa yang disuruh kita puasa. Tempat kita nak prakmen, tempat kita nak ukurnya, kata puasa tu sudah beri buah kepada kita ataupun tidak, ialah takwa yang kita boleh ataupun tidak. Apabila kita puasa, kita jadi orang takut, maknanya puasa kita telah mengeluarkan kita, telah mendidikkan kita, telah mengasuhkan kita dengan sebaik-baiknya hingga kita menjadi orang yang takut kepada Allah. Puasa untuk kita takut ke Allah. Dengan sebabnya beberapa sebab. Di antaranya kita puasa, kita buat perintah Allah, kita jauh larangan Allah. Itu makna takwa. Pada asal makannya boleh kita makan, boleh kita minum, boleh kita tidur dengan isteri pada siang hari pun kita boleh, halal. Tapi apabila kita masuk daripada kerabuankan puasa, perkara yang halal itu menjadi haram. Berbalik daripada tidur dengan isteri setengah hari Ramadan, tidak boleh kita tidur, tidak boleh kita bersetubuh, tidak boleh kita makan, tidak boleh kita minum, sebab kita sudah masuk daripada kerabuankan puasa. Kita sanggup tinggal benda yang pada asalnya halal tapi jadi haram dengan sebab kita menerima ajaran Allah untuk kita puasa. Itu makna mendidikkan kita untuk mematuhi, untuk terima kamsang Allah, untuk jauh larangan Allah. Itu makna takwa. Apabila puasa jadi sepik laluan syaitan, kerana syaitan duk berlari dalam urat darah kita. Apabila kita puasa, seolah kita kacik di sepik jalan yang dijalan oleh syaitan. Apabila syaitan tidak boleh menguasai kita, maka bertambahnya sifat takwa kita kepada Allah. Itu di antara makna la'allakum tattaqun. Lebih lagi di bulan Ramadan, dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka, dibelenggu, diikat syaitan, maka sudah tidak ada peluang untuk kita beribadat lebih daripada Ramadan. Itu makna takwa kepada Allah. Di antaranya di bulan Ramadan, banyak kita dapat tengok orang-orang beramal dengan amalan soleh, amalan taat kepada Allah. Apabila kita buat amalan taat, maka disitulah takwa kita menambah, takwa kita menekat, sifat takut kita kepada Allah Ta'ala menekat. Itu di antara tujuan yang hasil daripada kita puasa di bulan Ramadan. La'allakum tattaqun. Muslimin yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, itulah di antara perkara yang hendaklah hati kita bergembira dan suka hati dan buat persiapan. Mudah-mudahan Ramadan pada kali ini ialah Ramadan yang paling terbaik, Ramadan yang boleh beri kebaikan, Ramadan yang boleh mengeluarkan kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang bertakwa kepada Allah. Aqulu qawli hadha wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha usikum wa iyaya bitaqwallah وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Muslimin yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, selain daripada Ramadan boleh mengeluarkan sifat takwa kepada Allah melalui proses siyam, melalui proses puasa di siang hari. Ingatlah bahawa Ramadan
disedia banyak dengan keampunan yang Tuhan nak ampun dosa-dosa hamba-hamba Allah Ta'ala. Setiap gerak-geri amalan di bulan Ramadan Tuhan sedia nak ampun dosa. Masya Allah. Oleh kerana Allah Ta'ala tahu kata dosa ni halangi untuk seorang masuk syurga. Nabi hamba dia masuk syurga ni kena tak ada dosa. Ramadan ila Ramadan mukaffirat. Di antara Ramadan, ambil dari satu Ramadan kepada Ramadan tu Tuhan nak ampun dosa. Semaya tarawih ampun dosa. Puasa di siang hari ampun dosa. Beribadat di malam Lailatul Qadar ampun dosa. Ampun dosa pula ma taqaddama min zambi, semua lepas hari dah. Malam Lailatul Qadar yang diajab doa tu minta Tuhan ampun dosa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebab tu maghfirah ni goal yang kita kena bakal minta, bakal beramal sungguh-sungguh untuk dapat maghfirah. Tapi ingat, ada sebahagian manusia yang dia masuk di bulan Ramadan tapi dia keluar tu dia tak dapat maghfirah, dia tak dapat keampunan dari Allah. Hal ni harus kita tani, bimbang dan takut. Takut termasuk daripada orang yang tak beruntung. Dia masuk Ramadan, keluar tu tak dapat keampunan dari Allah. Supaya dengan hak Nabi kata, "Ragima anfu rajulin adraka Ramadan falam yughfar lah." Celaka, tak beruntungnya seorang yang dia sempat hidup di bulan Ramadan tapi dia keluar tu tak dapat keampunan. Dia tak dapat ampayatut daripada Allah. Walaupun cedengin untuk ampun dosa banyak. Benarlah kata seorang ulama Ibnu Rajab rahimahullah, dia kata, "Lamma kasurat asbabul maghfirati fi Ramadan, kana alladhi tafutuhu al-maghfiratu fihi mahruman ghayat al-hirman." Kata Ibnu Rajab, tak kalau banyaknya sebab-sebab untuk dapat keampunan di bulan Ramadan, maka orang yang terluput, orang yang tak dapat lagi keampunan walaupun sebab-sebab dia banyak, maka orang ni ialah orang yang sangat-sangat diharap banyak daripada kebaikan. Mana penpu ti katun tisut naima Ramadan tu triam het pun ti jahai Allah Taala apa ya tu mak maiเหลือเกินแต่ว่าคนที่เขาออกจากรอมฎอนไม่ได้รับการอภัยโทษแสดงว่าคนนี้เป็นบุคคลที่ขาดทุนมากที่สุด บุคคลที่ล้มเหลวมากที่สุดก็คือบุคคลที่ออกจากรอมฎอนโดยไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺ Subhanahu wa taala. Itu yang paling kita bimbang, yang kita takut. Maka marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah. Marilah kita buat persiapan biar baik. Di antara persiapannya, sebagaimana kata ulama, tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Beruntunglah bagi orang yang dia baiki diri dia belum dia masuk bulan Ramadan. Banyaklah kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa azil al syirka wal musyrikin. ودمر أعداءك وأعداء الدين. اللهم أعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم
اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.